Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, adalah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pun mengkabulkan permintaan kita sebelum daripada ini. Antaranya menerusi doa yang kita panjatkan seawal daripada ketibaan bulan Rajab sebelum daripada ini. Antara doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta daripada Allah agar dikurniakan keberkatan pada bulan Rajab yang lalu, begitu juga dengan bulan Sya'bannya. Dan jangan lupa kita juga turut meminta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurniakan usia yang panjang sehinggalah ia tiba kepada bulan Ramadan yang sama-sama kita nantikan kehadirannya. Sehinggalah ke saat ini, Alhamdulillah, Allah telah mengkabulkan doa kita, permintaan kita tersebut. Bukan setakat kita dipertemukan dengan awal Ramadannya, pertengahan Ramadannya, bahkan Alhamdulillah sehingga ke hari ini kita telah dipertemukan sehingga ke hari yang ke-21 daripada Ramadan yang dipenuhi dengan keberkatan di dalamnya, yang dipenuhi dengan kebaikan di dalamnya. Bermula daripada seawal malam yang pertama tak kala mana ia tiba kepada kita, dan kita yakin inilah yang diharapkan oleh kesemua daripada mereka yang berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan, bukan kerana tujuan-tujuan yang lain yang lebih bersifat keduniaan, tetapi lebih berharap untuk memperolehi kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya sempena dengan ketibaan Ramadan yang mulia ini. Sempena dengan ketibaan Ramadan yang mulia ini, antara yang kita pernah dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kebaikan Ramadan ini, bermula daripada seawal malam yang pertama lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang telah diriwayatkan oleh sahabatnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maratul jin." Tak kala mana tibanya malam yang pertama daripada bulan Ramadan, seluruh syaitan-syaitan itu dibelenggu, termasuk juga dengan jin-jin yang jahat yang selama ini tak kala mana manusia melakukan kesilapan-kesilapan dalam hidup mereka sehingga mengakibatkan mereka menanggung dosanya. Maka antara alasan yang kerap kali kita dengar manusia memberikan alasan tak kala mana melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka menyatakan bahawasanya ianya kerana syaitanlah yang telah menghasut mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rahmatnya yang luas, apa yang dikurniakan daripada kebaikan Ramadan ini, dia menyingkirkan penyebab utama dan juga alasan yang seringkali digunakan oleh manusia bila mana mereka melakukan kesilapan ini, dengan disingkirkan syaitan tersebut, jin-jin jahat yang selama ini mengacau ganggu anak Adam, menghasut mereka untuk melakukan kejahatan, kalaulah alasan itu diterima. Maka inilah yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW daripada kebaikan pertama bulan Ramadan yang tidak kedapatan dalam bulan-bulan yang lain, iaitulah musuh utama bagi manusia ini disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibelenggu akan mereka. Tidak cukup sekadar itu, kebaikan Ramadan ini juga memperlihatkan kepada kita betapa luasnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghulqat abwabun nar falam tuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam tughlaq minha bab. Dikunci akan pintu neraka dan tak dibuka barang satu pintu pun, serta dibuka akan pintu syurga, tak dikunci barang satu pun, menunjukkan kepada kita seolah-olah dikhabarkan kepada kita kehendak daripada Allah ke atas sekalian hamba-Nya. Serentak dengan ketibaan Ramadan ini, dia berharap agar sekalian hamba-hambanya memasuki akan syurga Allah, dan tidak ada sesiapa pun daripada kalangan kita wal'iyadu billah melangkah masuk ke dalam neraka-Nya dengan ketibaan Ramadan yang mulia ini. Diikuti dengan selepas daripada itu
diutuskan malaikat untuk menyeru sekalian manusia di kala mana seruan daripada syaitan itu didiamkan. Syaitan yang dibelenggu tidak berupaya lagi untuk menyeru manusia melakukan kejahatan. Maka di kala itulah kata Nabi SAW, wanada munadin, akan datang satu seruan yang menyeru akan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada seruan yang pertama, ya baghiyal khairi aqbil, wahai sekalian mereka yang berharap akan kebaikan. Apa sahaja kebaikan yang diharapkan daripada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, aqbil, hadaplah akan Ramadan yang telah dikurniakan oleh Allah dengan limpahan rahmat keberkatan daripadanya, dengan limpahan keampunan dan janji pembebasan daripada azab api nerakanya. Hadaplah dengan penuh kesungguhan, rebutlah peluang daripadanya agar kita benar-benar memperolehi kebaikan yang kita harapkan. Dan dalam masa yang sama, seruan ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang saleh seperti mana tuan-tuan dan juga puan-puan. Diserukan juga untuk mereka yang masih lagi dalam diri mereka ada sekelumit mungkin perasaan-perasaan yang inginkan kejahatan sekalipun pada ketibaan Ramadan yang diberikan limpah kurnia yang cukup banyak ini. Malaikat juga turut menyuruh akan mereka, wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai sekalian mereka yang masih lagi berkehendak akan kejahatan dengan ketibaan Ramadan yang mulia, bahawasanya ini bukan lagi masa untuk kalian memikirkan perkara tersebut. Aqsir, pendek-pendekkanlah impian tersebut. Tutuplah segala pintu angan-angan untuk melakukan kejahatan di bulan Ramadan ini, di kala mana Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan akan pintu syurganya, menutup akan pintu nerakanya. Adakah kalian masih lagi memikirkan untuk melakukan kejahatan dalam waktu ini? Maka kenapa kena begitu? Kenapa yang memikirkan kejahatan hendaklah menghentikan pemikiran jahat mereka itu, lalu melangkah untuk berfikir ke arah kebaikan dan menyertai orang-orang yang baik yang mencari kebaikan ini. Bahkan pencarian kebaikan ini seperti mana yang kita tahu, ianya mestilah dalam bentuk perlumbaan yang hebat, persaingan untuk menjadi pendahulu yang lain, yang disebutkan sebagai fastabiqul khairat, orang yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Inilah yang perlu kita lakukan sentiasa di bulan Ramadan yang mulia ini, tanpa mengira siapa kita sebelum daripada ketibaan Ramadan ini. Sama ada kita daripada kalangan orang-orang yang sememangnya telah pun baik seperti mana tuan-tuan dan juga puan-puan yang sentiasa berkehendak untuk melakukan kebaikan. Kita semua telah diseru untuk menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah dengan ketibaan Ramadan ini untuk merebut peluang kebaikan. Dan andai ada di kalangan kita yang mungkin sebelum daripada ini tidak tergolong dalam kalangan orang-orang saleh, percayalah, Ramadan ini juga untuk kalian. Ramadan ini juga untuk kita semua, untuk mencapai satu matlamatnya, mencari mardatillah, mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala, merebut segala peluang kebaikan dan bermohon daripada Allah untuk diampunkan sekalian dosa kita serta diterima amal-amal kita dengan ketibaan Ramadan yang mulia ini. Kenapa kita perlu berusaha sampai ke tahap yang demikian, menutup langsung peluang untuk kita memikirkan jalan kejahatan? Kerana mereka yang tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang utama daripada bulan Ramadan, antaranya memperolehi keampunan daripada Allah, menyenaraikan diri kita untuk berada dalam senarai mereka yang akan dibebaskan daripada azab api neraka, serta berusaha untuk menempah syurganya sebelum kita tiba ke alam akhirat nanti. Ini kerana di hujung hadis tersebut disebutkan, walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala akan ada individu-individu yang akan dibebaskan daripada azab api neraka, akan dikeluarkan senarai-senarai mereka itu. Bilakah ianya akan bermula? Ada sebahagian daripada kita beranggapan bahawasanya ianya hanya akan bermula pada penghujung Ramadan yang disebutkan sebagai 10 akhir Ramadan. Tetapi kalau kita melihat hadis ini, Nabi menyatakan wadzalika fi kulli lailah, ianya berlaku pada setiap malam, bermaksud ianya bermula penyenaraian itu daripada malam pertama Ramadan lagi. Maka alangkah ruginya manusia yang tidak melebut peluang yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan alangkah celakanya manusia
yang masih lagi memikirkan untuk mencari ruang-ruang kejahatan, sedangkan ianya sama sekali tidak diharapkan berlaku di bulan Ramadan yang mulia ini. Inilah yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, celakanya akan diri seseorang itu, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah menjengah dalam lipatan kehidupannya, summan salah, lalu dia pergi daripada kehidupan seseorang setelah tiba masanya nanti, falam yughfarlah, sedangkan diri yang telah pun dijengah kehidupannya oleh Ramadan langsung tidak memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan, inilah ruangan untuk kita untuk mengkelompokkan diri kita dalam kalangan orang-orang yang baik. Kalaupun kita kata yang terbaik itulah yang sepatutnya kita kejar, dan kita berusaha untuk mengelakkan diri kita dikelompokkan dalam golongan-golongan yang jahat, yang mana di kala mana Allah telah pun mengunci pintu nerakanya, ada di kalangan kita yang dibahasakan sanggup untuk memecahkan pintu yang dikunci tersebut semata-mata kerana hendak memasuki nerakanya, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan inilah bulan yang telah diberikan kepada kita sekalian kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat luas. Apa yang telah kita dengar daripada perkhabaran Allah, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan Ramadan ini, kalau nak dihitung bagi masa yang telah diperuntukkan untuk tazkirah ini, mungkin tak sempat untuk kita menyenaraikan segala-galanya. Sebahagiannya telah kita sebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi. Bahkan di sana terdapat banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Sama ada yang namanya kehidupan fizikalnya, kehidupan luarannya, yang berbentuk kesihatan yang diberikan oleh Allah dengan ketibaan Ramadan ini, sesuai dengan amal ibadah yang telah difardukan kepada kita. Ianya telah membangunkan jasad kita dengan sempurna dengan baik, insya-Allah. Ia juga turut memberikan kesihatan kepada fizikal serta spiritual serta mental kita dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana keseluruhan aspek pembangunan manusia itu dibangunkan dengan Ramadan, daripada penjagaan makan yang memberikan kesan kepada kesihatan luaran kita, daripada penjagaan hati kita untuk tetap berlaku amanah, jujur dengan Allah dan ikhlas bagi melaksanakan ibadah puasa ini serta ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga pada ketika mana kita membiasakan diri kita berlapar, akal kita mudah-mudahan lebih cerah, lebih terbuka matanya, berbanding kalau kita asyik kekenyangan yang dibahasakan oleh bahasa orang kita pada hari ini dengan bahasanya mengular. Mengular ni maksudnya memberatkan diri kita dengan makanan-makanan sehingga menyebabkan akhirnya kita merasa malas untuk melakukan amal ibadah, apatah lagi untuk berfikir, apatah lagi untuk mencari ilmu, apatah lagi untuk mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ianya merupakan satu kerugian yang perlu dielakkan oleh diri kita semua. Kebaikan-kebaikan ini seperti mana yang kita sebutkan tadi, bukan takat kita kata daripada sudut luarannya sahaja. Ia turut membangunkan dalaman manusia yang namanya spiritualnya dengan amal ibadah yang sekian banyak, Masya Allah. Antaranya kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pembangunan spiritual manusia, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang dilihat oleh manusia ialah tawaran untuk pengampunan dosa daripada amal puasa yang dibangunkan, daripada qiyam yang dibangunkan. Tetapi terselit di celah-celah hadis tersebut, Nabi mengaitkan di antara puasa yang diharapkan keampunan dosa yang berlalu, di antara qiyamul lail dan juga keampunan dosa yang lalu, ianya mestilah ditegakkan dengan spiritual yang sebenar, keimanan yang benar kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang telah ditetapkan daripada syariatnya ini diikuti dengan wahtisaba, tidak mengharapkan ganjaran yang lain melainkan hanyalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembangunan spiritual kita, yang mana bila mana kita membangunkan Ramadan ini, ianya terlihat jelas bagaimana amal-amal ibadah kita ini dalam keadaan-keadaan yang biasa yang dilihat sukar, ketika mendatangnya Ramadan, ia dapat dilaksanakan dengan dimudahkan jiwa kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Cukup kalau kita lihat bagaimana kalau kita nak bangunkan salat-salat sunat sekurang-kurangnya 8 rakaat, sekurang-kurangnya 11 rakaat yang kita bangunkan di malam-malam Ramadan yang biasa kita bangunkan daripada tarawih dan witirnya ini,
andai kata nak diadakan pada hari-hari yang lain, malam-malam yang lain daripada malam bulan Ramadan, pasti keadaannya tak sama seperti mana yang sedang kita bangunkan sekarang daripada Ramadan yang mulia. Ini memberikan kita peluang yang banyak. Sekalipun di sana mungkin ada jiwa yang mungkin terasa sedikit berat untuk menerima segala ketetapan daripada syariat dengan hadirnya Ramadan ini, kerana sudah pasti apa yang bertentangan dengan hawa nafsu kita ini, pastilah benda tersebut tidak akan memberikan rasa senang kepada diri kita. Tetapi percayalah, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, setelah dia menyebutkan segala kefarduan dan pensyariatan yang telah ditetapkan bagi kita daripada kehadiran Ramadan ini, khususnya pada ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan di hujungnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak daripada kita akan kemudahan. Dia tidak berkehendak daripada kita akan kesukaran sama sekali daripada amal ibadat yang diberikan kepada kita. Kalau siapa-siapa yang masih lagi belum merasakan kemudahan ini, usahakanlah untuk melakukan amal ibadah ini dalam perasaan kita merasakan ianya hadir dengan penuh kesenangan, dengan penuh kerehatan. Lihatlah pada tarawih itu sendiri. Sekalipun mungkin ada yang mengerjakan sehingga 23 rakaat, tetapi adakah kita faham bagaimanakah bentuk pelaksanaan tarawih itu yang sebenarnya? Ianya dilaksanakan dengan penuh kerehatan, bukan dengan penuh keterpaksaan, dengan penuh kita kata keletihan dan sebagainya. Tidak. Ianya sepatutnya dikerjakan mengikut sunnah yang sebenar, iaitulah dikerjakan dengan kerehatan segala apa yang telah diberikan oleh Allah pensyariatannya, seperti mana yang telah ditunjukkan khususnya oleh para sahabat Nabi SAW, tak kala mana mereka membangunkan amal tarawih mereka daripada amal-amal qiyam mereka tersebut. Subhanallah. Bukan takat Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, dia berkehendak daripada kita kesenangan daripada segala apa yang telah disyariatkan daripada Ramadan. Bahkan Allah menyebutkan sebagai penegasan terhadap kesenangan tersebut, Allah menyatakan wala yuridu bikumul usr. Allah sama sekali tak berkehendak kita merasa susah daripadanya. Hari ini hari yang ke-21 daripada Ramadan. Adakah kita telah benar-benar merasakan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah tersebut, ataupun kita masih lagi merasa berat dengan kefarduan ini? Tanyakan kepada diri kita, supaya nanti bila mana kita benar-benar dapat memahami apakah yang dikatakan kemudahan tersebut dan kita dapat melakukannya dengan penuh sukarela hati kita ini, kita akan dapat menyempurnakan Ramadan ini seperti mana yang disyariatkan oleh Allah, dan akhirnya kita akan dapat bertakbir dengan sebenar-benarnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bagaimanakah yang dikatakan takbir yang sebenarnya? Takbir yang dilafazkan satu masa nanti, saat kita menyambut satu Syawal nanti, ianya akan dilafazkan dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan ketaatan ini, tuan-tuan dan juga puan-puan. Dan pada kali itulah Allah menyatakan wala'allakum tashkurun. Dan di saat itulah, seandainya itulah yang kita benar-benar dapat rasakan, insya-Allah akan terbit dalam diri kita ini perasaan yang sebenar sebagai hamba yang bersyukur, tindakan yang sebenar sebagai hamba yang bersyukur, ucapan yang sebenar daripada hamba yang bersyukur, hasil daripada didikan madrasah Ramadan. Yang menariknya, tuan-tuan, kemuncak daripada apa yang disebutkan berkenaan tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa ini, ada satu yang diselitkan daripada ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa. Kalau tuan-tuan kita membicarakan tentang ayat-ayat tentang puasa ini, tuan-tuan akan melihat bicaranya yang selalu diulang-ulang bicaranya, ayat 183 sehingga ayat 187 surah Al-Baqarah. Inilah ayat-ayat, untayan ayat-ayat yang membicarakan tentang kefarduan puasa, pensyariatan di dalamnya, dan apa yang sepatutnya berada dalam pengetahuan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan ketaatan yang sebaik-baiknya. Dalam ayat-ayat ini, daripada ayat 183 sehingga ayat 187, kita melihat ada satu ayat yang kalau dilihat secara sekali imbas seolah-olah ianya out of context daripada perbincangan. Apa yang dimaksudkan dengan out of context? Bila mana kita berbicara tentang puasa, ayat 186 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan seandainya ditanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah kepada mereka bahawasanya aku sangat dekat kepada mereka. Bicara ini kalau dilihat secara sekali imbas seolah-olah ia tidak berkaitan dengan perbincangan konteks puasa, tetapi diselitkan daripada ayat-ayat tersebut
Untaian yang begitu indah ini untuk memberikan kefahaman kepada kita bahawasanya saat kita menunaikan segala kefarduan puasa ini dan juga segala pensyariatannya, ada satu faedah yang sangat-sangat besar, iaitulah kita sedang berusaha untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keadaan yang terhampir waktu kita mana kita menjalani ibadah puasa ini adalah ketika mana kita melalui fasa-fasa didikan Ramadan ini, ianya akan lebih mendatangkan dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan sebagai muraqabatullah. Bayangkanlah kalau dalam ibadat salat yang satu itu, pada sujud seorang hamba yang satu itu disebutkan itulah bahagian manusia yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehampir-hampir seorang hamba kepada Allah ialah ketika mana dia bersujud. Ini satu daripada perbuatan yang menghampirkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu apa faedah hampirnya manusia kepada Allah. Doanya akan didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaannya akan mudah dikabulkan oleh Allah, dia akan berada sentiasa di bawah pengawasan Allah, dan dirinya sendiri akan dapat mencapai maqam ihsan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu sembah akan Allah bagi mencapai maqam ihsan ini seolah-olah kamu beribadah dengan keadaan seolah-olah kamu melihat akan dia. Kalau kamu tidak melihat akan dia, yakinlah bahawasanya dia melihat akan kamu. Keadaan ini, seandainya kita melihat daripada apa yang telah diberikan oleh Allah daripada kefarduan Ramadan, hasil daripada bukan sekadar salat yang di dalamnya ada sujud-sujud yang banyak, bahkan di sana adanya yang namanya puasa, ada yang dikatakan kefarduan zakat, kesemuanya membawa kita ini hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan hampirnya kita kepada Allah ini sangat-sangat istimewa, terutamanya di saat kita tahu perut kita kelaparan dan kita merasa lapar yang teramat, yang kita tahu tidak ada sesiapa yang mampu untuk memberikan kita kekuatan dan kekenyangan pada waktu itu melainkan hanya sanya Allah. Maka di saat itulah, kalau kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu saat nak berbuka itu, ianya merupakan salah satu daripada 3 doa yang tak ditolak oleh Allah. Antara hikmah kenapa bagi orang yang berbuka itu adanya saat yang dimakbulkan doanya oleh Allah, kerana kebiasaannya saat dia nak berbuka tersebut, dikala itulah keperitan daripada lapar yang dirasakan itu berada pada kemuncaknya. Lalu bila mana manusia itu lapar, susah, pastilah jiwa dan pergantungannya itu kepada Allah menjadi lebih hebat. Dia menjadi semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sebelum lagi pada ini, akibat daripada dunia yang telah disogokkan kepada kita membuatkan kita ini hidup agak jauh daripada Allah. Mungkin kita lupa akan Allah selalu. Tetapi Ramadan yang Allah campakkan kepada kita kebaikannya ini, antara satu-satunya yang diberikan kepada kita, iaitulah ruangan untuk kita kembali menghampirkan diri kita kepada Allah. Apapun keadaannya, kita tahu ini adalah merupakan satu peluang yang patut kita rebut, yang patut kita ambil. Sebab hakikatnya, sama ada kita mahu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sekarang ataupun kemudian, tetap akan tiba satu masa nanti kita pasti akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah saat kita kembali kepadanya. Kita tak nak jadi seperti mana berlaku kepada orang-orang yang menyesal setelah daripada mereka itu mati. Allah menyatakan dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-99, hatta idza ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehinggalah kata orang-orang yang akan menemui kematian mereka itu nanti, datangnya kematian kepada mereka, barulah mereka bermohon kepada Allah, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah diriku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku dapat melakukan amal atas apa yang telah aku tinggalkan. Adakah itu waktunya kita nak mencari saat untuk nak mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah tentu itu bukan waktu yang sesuai untuk kita bertindak demikian. Lalu bilakah waktu untuk kita bertindak mendekatkan diri kita kepada Allah? Inilah ayat yang disebutkan daripada ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakan kepada mereka aku hampir. Inilah saatnya. Inilah Ramadan yang Allah berikan peluang untuk kita bertaqarrub ila Allah, untuk hampirkan diri kita kepada Allah. Ujibu da'watad da', Allah berjanji daripada hampirnya kita kepada Allah,
Allah akan menjawab panggilan kita. Doa yang kita panjatkan akan dijawab oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah. Ketika mana kita berdoa kepada Allah, terutamanya pada waktu-waktu yang mustajab seperti mana disebutkan tadi, antaranya ketika mana kita berbuka. Ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li, tinggal kepada kita. Hendaklah kita terlebih dahulu menjawab akan panggilan daripada Allah untuk kita kembali kepada Dia dengan bersungguh-sungguh. Fafirru ilallah, jangan langkah dengan langkah-langkah yang biasa. Bukan langkah-langkah yang kita katakan lenggang kangkung, tidak, tetapi berlarilah menuju Allah untuk menghampirkan diri kita kepadanya. Fafirru ilallah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada keampunan daripada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga syurga yang seluas langit dan juga bumi yang Allah nak sediakan. Wa'iddat lil muttaqin, khusus untuk orang-orang yang bertakwa ini. Falyastajibu li, jawablah akan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita ke arah kebaikan ini. Wal yu'minu bi, berimanlah sebenar-benarnya pada janji-janji Allah yang telah Allah berikan. Apatah lagi pada janji daripada kurniaan Ramadan yang sangat-sangat besar ini. Seluruh amal-amal yang lain ianya adalah untuk diri kita yang telah ditentukan shilling pahala ganjarannya, melainkan puasa yang Allah kata illa siyam fa innahu li wa ana ajzi, melainkan puasa itu untuk aku, dan kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Inilah peluang untuk kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, bila mana kita bergerak untuk pergi mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan-jalan ibadah yang kita bangunkan ini, insya-Allah kita akan mendapat petunjuk yang sebenar bagaimana untuk hidup sebenar-benarnya di atas muka bumi Allah yang sementara ini, panduan bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang sebenar biiznillah taala. Saya kira perkongsian pada petang ini, waktu ini, mudah-mudahan memadai untuk sekadar peringatan, bukan sekadar untuk tuan-tuan, bahkan untuk diri saya sendiri, daripada kebaikan Ramadan yang Allah berikan. Sepatutnya inilah peluang yang kita rebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inilah ayat yang patut kita letakkan dalam jiwa kita sentiasa. Lakukan amalan kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebelum kita akan kembali kepadanya nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.